سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dikasihi pengurusi majlis, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah, di mana dengan izin serta limpah kurnianya pada malam ini kita dapat bersama-sama, walaupun seperti mana kita jadualkan saya tak dapat hadir. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat juga. Oleh kerana suasana kita sekarang, kita sedang menghadapi satu wabak yang melanda juga di seluruh dunia, yang tak pernah pun terlintas dalam kepala kita apa yang berlaku pada hari ini, dan tidak ada siapa pun boleh memberitahu bilakah tarikhnya ia akan berakhir. Pejan celek ada dekat setahun dah. Wabak ini bukan makin kurang, makin bertambah. Ini semua menunjukkan betapa lemah, tidak berkuasanya kita. Yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan hormati sekalian, sebenarnya saya ni dah lama dah tak berceramah. Berkuliah tu banyaklah, ceramah ni dah tak lama dah. Jadi malam ni pagi bagi ceramah, jadi saya pun nak bagi kuliah saja. Itu. Saya nak petik dalam surah Isra, bermula daripada ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Telah menentu Tuhan engkau bahawa engkau tidak sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dah tentu kita tidak boleh kita sembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat makhluk penduduk bumi ini, kebanyakannya mereka percaya kata adanya Allah. Kita tanya orang Buddha kata ada Tuhan Allah. Kita tanya orang Kristian juga percaya kata ada Allah. Orang Yahudi pun percaya kata ada Allah. Orang Hindu pun percaya kata ada Allah. Dan kita, lebih-lebih lagi orang Islam, wajib kita percaya Allah itu ada, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tapi apa bezanya kepercayaan agama-agama yang lain? Mereka mengatakan adanya Allah dengan akidah kita. Agama yang lain mereka percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama mereka melakukan syirik terhadap Allah. Orang Kristian, mereka percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama mereka percaya Isa itu anak Allah, dan percaya tentang Allah Taala, anak bapa Tuhan, anak Tuhan, Ruhul Qudus dan sebagainya. Maknanya mereka percaya pada Allah, dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah. Yahudi pun sama.
Hindu lagi lah, sehingga berpahaman Tuhan tu berjuta. Dan ada yang berpahaman Tuhan itu masih beranak sampai sekarang. Itu ajaran Hindu. Buddha pun sama. Kita percayanya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu Tuhan yang esa. Itu yang wajib kita percaya. Percayanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, mereka percaya kata Allah Subhanahu Wa percaya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita, dan Allah Ta'ala itu esa, Tuhan yang esa. Yang kita baca qul huwallahu ahad, kata olehmu Allah Ta'ala itu esa. Kalau boleh yang belakang tu jangan duk menyembang. Orang baca tafsir, dia pun menyembang di belakang. Jangan jadi Yahudi. Kena hormat orang baca Quran ni. Ni daripada buat halaqah di belakang menyembang. Tua-tua kena insaf lah. Takut jadi kafir. Orang-orang musyrikin Mekah dulu lagu tu lah. Nabi baca Quran, tafsir Quran, dia pun menyembang. Tu perut menyembang lagi tu saya sebut depan mata saya pula. Ini tak ada adab, tak ada akhlak. Kena ubah perangai tu. Tidak pun keluar daripada masjid. Jangan kita duduk dalam masjid duduk menyembang. Kau tak ada kuliah pun di masjid ni, menyembang dalam masjid kau dunia tak boleh dah. Ni orang baca tafsir, kita menyembang di belakang. Ni antara sebab-sebab nak mati payah. Kita tak ada akhlak. Budak-budak kalau mari lari kat dalam masjid ni, kita marah. Nada. Tua-tua duduk kat dalam masjid, orang buat kuliah, kita menyembang. Harap sedaklah insaf. Bukan kuliah saya aja, kuliah siapa pun. Sembang. Tak hormat ayat Quran. Bukan hormat saya. Bukan hormat saya yang mengajak ni, tak payah hormat pun tak apa. Tapi hormat Quran. Jangan kita bertelengkah dengan ayat Quran. Sepatutnya saya ingat tua-tua ni sedaklah. Nabi SAW berjalan, tengok majlis ilmu, Nabi duduk. Nabi duduk dalam majlis ilmu. Kita main majlis ilmu, beradab sama kawan-kawan, menyembang. Depan mata saya. Mungkin ustaz-ustaz lain dia pun tak tegur, dia baik. Tapi saya tak boleh. Kita buat perangai syaitan dalam masjid ni, panggil teruk. Mari dapat, harap mendapat redha Allah. Kita main masjid dapat laknat kerana kita tak menghormati orang baca ayat Quran. Zaman Nabi dulu, bila Nabi baca ayat Quran, walghaw fihi, kata Allah, bila Nabi baca ayat Quran, mari kita sembah supaya orang tak dengar Quran. Siapa dia yang buat ni? Musyrikin Mekah. Walghaw fihi, mari kita buat larang bila orang baca ayat Quran. Mari zaman kita pula, hak dalam masjid yang mengaku Islam ni jadi perangai musyrikin. Walghaw fihi, mari kita menyembang bila baca ayat Quran. Sedar. Berasa malu sikit kita tua-tua ni. Mungkin muda-muda dulu dosa banyak dah. Waktu muda dosa banyak dah kita ni. Lalai dengan Allah Ta'ala, semayang pun tak tentu hala, ibadat pun tak tentu ke mana. Bila mari tua ni, mari masjid, buat kerja perangai tak elok pula. Maka teruklah kita. Teruk. Itu harap ubah. Jangan ada bila orang baca majlis ilmu, baca kitab, baca kuliah, kita pun nak baca sama. Buka handphone, pakai dia tengok handphone. Tua bakar dah tu. Ada. Dia menunjuk handphone. Macam dia aja ada handphone. Mahal sangat handphone dia tu. Ini kena ubah. Ni pertama kali saya pergi masjid ni. Pertama kali kena marah dah. Panggil. Kena marah dah. Orang tak kira lah. Tuan-tuan sekalian, saya meluat. Bila orang baca ayat Quran, orang tak boleh hormat ni, saya meluat. Benci. Tuan-tuan sekalian, harap bertobat.
Tobat. Perangai tu. Tutup mulut, dengar. Bagi Quran tu masuklah hati. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Baca ayat ni. Alif lam mim. Zalikal kitab, ini kitab la raiba fi, tidak ada ragu-ragu. Hudan lil muttaqin, bagi petunjuk bagi orang yang takut pada Allah sahaja. Quran ni. Nak jadi bertakut pada Allah Taala macam mana? Bila baca ayat Quran kita menyimbang. Bila orang tafsir ayat Quran kita bercakap. Adakah Quran tu nak jadi petunjuk kepada kita? Quran tak boleh jadi petunjuk kepada kita. Tak boleh jadi petunjuk kepada kita. Itu. Hudan lil muttaqin. Quran ni petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tiap hari Jumaat tadi pun ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Pasal apa nak suruh kita bertakwa? Supaya Quran tu boleh masuk dalam dada kita. Tu yang orang panggil kita ni kena Islam dulu kan, kena bertakwa dulu. Kena reti dulu kan, bertakwa dulu. Bertakwa ni tuan-tuan tak mengaji tak apa. Tahu, bertakwa ni tak payah mengaji tak apa, dia boleh dapat. Ilmu nak dapat kena mengaji. Bertakwa ni tak mengaji pun tak apa, dia boleh dapat. Sebab tu sebut zalikal kitab, ini kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada ragu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Macam mana? Macam mana dia sedangkan dia belum lagi belajar Quran ni, tapi Quran bagi petunjuk pada orang yang bertakwa. Maksudnya macam mana? Ada orang jahil tapi dia pandai hormat orang. Ini sifat takwa ada kat dia. Ini orang ni masuk Quran. Ada orang jahil, dia mengaku kata dia jahil. Ini Quran boleh masuk dalam dada dia. Dia jahil tapi dia sedar kata aku ni jahil, aku ni bodoh, aku ni dosa banyak. Ini tak perlu ilmu. Tak perlu ilmu. Dia cukup ada adab saja. Ada. Adab-adab ni tak perlu berilmu sangat. Faham tak? Gitu. Dia sedar. Orang baca majlis ilmu, kita kena dengar. Kita kena hormati. Itu adab. Tak payah mengaji terang mana. Orang baca kitab, kita kena dengar. Tok-tok guru kita kena hormat. Majlis ilmu kita kena hormat. Orang ni tak perlu mengaji terang mana pun. Nak mengaji nak payah terang mana sangat. Benda tu semua reti. Orang bodoh pun reti. Ada. Orang bodoh pun reti hormat majlis ilmu. Orang bodoh pun reti. Apa dia ni? Hormat ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Dia tak reti baca Quran, tapi dia hormat. Dia tak reti baca tafsir, tapi dia hormat orang baca tafsir. Faham tak? Itu saya kata tu takwa ni kalau tak ada ilmu pun dia boleh ada sifat takwa. Orang kafir yang boleh masuk Al-Quran Al-Karim, dia kafir tapi dia boleh terima Al-Quran Al-Karim, akhirnya dia di Islam sebab dia ada sifat takwa. Sebab dia ada sifat takwa. Macam mana? Dia sedar dia jauh dengan Allah. Dia sedar siapa dia kita. Ini cerita dia. Sebab itu kita kena ada sifat takwa. La raiba fi hudan lil muttaqin. Tidak ada ragu-ragu kecuali Quran ni petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tahu ada orang pergi masjid, berpuluh-puluh tahun dia pergi masjid. Kira dengar kuliah ni ada tiap-tiap malam, tapi dia jahil. Dia jahil. Ilmu tak masuk dalam dada dia. Pasal apa? Dia pergi masjid lama, dengar kuliah macam-macam, tapi Quran tak masuk dalam dada dia. Pasal apa? Sebab dia tidak ada sifat takwa. Dia tak berasa kata dia jahil. Ini tak ada sifat takwa lah tu. Dia tak rasa nak hormat ayat Al-Quran. Dia tak rasa nak hormat majlis ilmu. Dia tak rasa nak hormat masjid. Maka oleh kerana tak ada sifat takwa yang ni, maka dia berulang alik ke masjid 20-30 tahun pun duduk lagu tu. Faham tak? Sepatutnya bila kita ulang alik masjid, takwa kita tu makin meningkat. Tapi duduk macam tu saja. Kenapa? Quran tak masuk dalam dada dia.
Minta maaf lah tuan-tuan, saya mukadimah dengan ini dulu. Ni pun ilmu juga. Ada ni pun ilmu juga. Itu bila depa buat kuliah depan saya pula ni, saya meradang. Ni cerita dia. Kalau tak nampak dengan saya tu pasal lain lah, lantar je lah. Ni cerita dia. Kalau muda-muda boleh gagah, tua-tua. Ni tu. Baik. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Telah ditentukan oleh Tuhan engkau bahawasanya tidak sembah illa iyyahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak sembah kecuali Allah. Sesuai dengan ayat yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, hanya dikau aku minta pertolongan. Ini mengesahkan Allah tu. Iyyaka na'budu, hanya engkau aku sembah. Sembah Allah sahaja. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau aku minta tolong. Dua ni kena betul. Kalau sembah Allah, minta tolong kat tok nenek, minta tolong kat tok kamak, minta tolong kat hatu syaitan pun tak betul. Ataupun minta tolong pada Allah tapi sembah yang lain, sembah batu, sembah kayu, sembah tunggu pun tak betul. Nak bagi betul akidah ni kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah kita sembah, hanya Allah Ta'ala kita minta tolong. Betul. Tu nombor satu pegangan kita. Lepas tu wabil walidaini ihsana, kata Allah, dan bagi kedua ibu bapa hendaklah kamu buat baik. Selepas daripada Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya kita menyembah Dia, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala perintah kita kena buat baik pada ibu bapa. Maknanya bila durhaka kat mak bapak ni, bukan durhaka kat mak bapak saja, durhaka pada Allah. Kerana Allah Ta'ala yang perintah kepada kita supaya kita buat baik pada ibu bapa. Itu. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah, ada orang setengah sama ada mak bapak kamu itu sampai umur dia tua. Tuan-tuan sekalian, ini juga rezeki. Ada orang dia sempat tengok mak ayah dia tua. Ada orang tak sempat tengok mak ayah dia tua. Nah itu. Setengah orang dia tak sempat tengok mak ayah, tak tengok terus. Setengah orang dia sempat tengok mak ayah semasa muda saja. Waktu dia, maknanya tak ada ayah dia benar-benar tua, tak ada mak dia benar-benar tua, mak dia mati. Ni kata Allah, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Imma sama ada sampai daripada engkau tua itu, mak bapak tua itu, ahaduhuma, seorang. Setengah orang pula dia sempat mak dia sampai tua, ayah dia tak ada, mati awal. Au kilahuma, ataupun dua-dua. Setengah orang dia sempat berjumpa mak ayah dia yang tua, mak dia, ayah dia yang tua. Ini masing-masinglah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok macam mana. Ada setengah tengok mak ayah pun tak ada. Ada setengah mak ayah dia suap makan kat dia, suap minum kat dia, bagi mandi dia, dia sendiri tak ada beri mandi mak, tak ada suap makan mak, tak ada beri pakai baju kat mak, tak ada bagi minum mak, tak ada. Ayah pun tak ada. Yang adanya mak ayah saja suap makan minum kat dia, dia tak ada. Ada setengah orang dia ada mak ataupun bapa, dan mak saja, bapa tak ada. Ada yang dampak saja, mak tak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, buatlah baik, khasnya pada ibu bapa kamu yang sudah tua. Sebab itu disebut tua. Tuan-tuan, menjadi tabiat bagi ibu bapa, dia tak mau menyusah anak-anak. Kita pun dah, kalau boleh kita tak mau menyusah anak-anak. Selagi mana dia larat buat sendiri, dia nak buat sendiri semua. Dia tak mau menyusah anak-anak.
Tapi sampai satu saat, kadang-kadang tu tak upaya lah nak buat macam mana. Dia sakit, dia tua, dia apa semua. Terpaksa benda ni balik pada anak-anak. Dan anak-anak kena tengok. Anak-anak kena pelihara. Anak-anak kena jaga. Ini perintah Allah Ta'ala. Jadi cuba kita tengok kita ni. Kita ni sempat tengok mak ayah tua ke ataupun tak sempat? Kalau yang sempat mak saja ke atau ayah saja? Ataupun kita ni dua-dua sekali? Kenapa tuan-tuan? Bila mak ayah yang sudah tua, ini ujian bagi kita. Bukan sekadar ujian, peluang bagi kita pun ada. Peluang bagi kita pun ada. Nah itu. Kenapa? Peluang kita berkhidmat kepada ibu dan ayah. Baik, tengok. Fala taqul lahumā uff. Kata Allah, jangan kamu kata pada ibu bapa kamu uff. Jangan kamu kata pada ibu bapa kamu uff. Ulama sebut kalau sekiranya ada lagi perkataan yang lebih rendah daripada uff, Allah sebut. Tapi dah tak ada dah yang lebih rendah pada uff. Jangan kamu kata pada ibu bapa kamu uff, jangan. Uff pun jangan. Mungkin kecil-kecil kita ni kecil, biasa kata tapi kita ni budak. Tapi masalahnya dia tu dah ada anak dah, boleh kata kat mak ayah dia kadang mak ayah yang panjang umur tuan-tuan sekalian, anak dia tu dah ada cucu dah. Dia bela mak dia, bela ayah dia, dia boleh kata kat mak ayah dia Tuan-tuan, macam-macam lah. Orang tua sengah pada tu dia tak larat buat. Jalan tak larat, apa tak larat. Tapi mulut dia larat. Tu yang menyebabkan anak-anak kadang-kadang keluar juga perkataan tu. Dia marah, dia beletiak sampai tak berhenti. Masa tu nak uji, ada tak masa tu keluar perkataan Tuan-tuan, dulu ni dia buat semua. Dia buat kerja semua dulu. Sekarang dia sakit, dia tak boleh buat. Lepas tu dia suruh orang buat. Orang buat takkan sama dengan dia buat. Itulah pulak dia keluar. Tak reti. Orang habak lagu-lagu, buat lagu-lagu, bodoh, bengong, apa semua. Masa tu ada tak keluar? Orang tua ni bercakap banyak. Tu lebih dah tu. Pun tak boleh dah masa tu. Tuan-tuan, kalau rasa nak marah macam mana pun, jangan keluar perkataan. Simpan di hati. Simpan. Jangan terkeluar. Nah itu. Macam tuan-tuan sekalian. Lebih-lebih mak bapak hak nyanyuk. Dia kerja. Mak ayah ada duduk di rumah dia. Seorang ke ataupun dua orang, dua sekali ke ataupun salah seorang. Dia masa kerja tadi dia cuci basuh semua siap dah. Letak makan semua siap. Dia balik-balik lagi, dia berak, dia calik, tak rata lah rumah. Balik kerja penat ni. Pergi ambil anak sekolah lagi. Tengah tu pergi ambil bini, balik-balik tengok, berceramak lah rumah. Agak-agak keluar dah. Ataupun lebih daripada Fala taqul lahum uffin. Jangan kamu kata pun. Satu. Jangan kamu kata tu cerita dia. Tu kita biasa dengar akan bulan Ramadan, hadis Nabi kita dengar ramai orang yang masuk bulan Ramadan. Bila Ramadan tamat, Allah tak ampun dosa dia. Sedangkan dia puasa. Dia semayang tarawih. Tapi dia tak ampun dosa. Sedangkan bulan Ramadan bulan diampunkan dosa, tapi dia tak dapat fadilat tu. Kan kita pasti dengar hadis Nabi sebut, ramai orang yang berpuasa tetapi hanya dapat lapar dan dahaga. Puasa tapi dapat apa puasa dia? Lapar dan dahaga. Pasal apa? Kita pun takut macam tu. Allah bagi peluang kita jaga mak ayah. Jaga, bukan tak jaga. Bagi makan, bagi mandi, ubat, semua sekali jaga elok apa semua. Tapi sampai mak ayah dia mati, dia tak dapat fadilat bela mak ayah.
Pasal apa? Hak tadi. Orang tua ni tak mau dengar cakap, ikut geram apa semua. Jaga. Bukan tak jaga. Yalah, siapa nak jaga lagi? Mak kita, ayah kita yang kena jaga. Tapi habis masa jaga mak ayah, tak dapat pun kelebihan jaga mak ayah. Kenapa? Macam ni tuan-tuan. Sebab tu kita kena mengaji ayat ni. Kita kena belajar ayat ni. Benda ni kalau sampai pada kita, orang panggil beramal lah betul-betul. Jangan sampai terlepas dah, tersilap kata lebih kurang dah apa semua, buat lebih kurang dah, mak ayah pun dah mati dah. Jadi kelebihan jaga mak ayah, susah payah kita tu habis saja macam puasa tadi lah. Daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, habis Ramadan dapat apa? Lapar dan dahaga, tak dapat apa. Kenapa? Ada salah-salah, ada adab dia masuk bulan Ramadan tak betul. Sama juga, jaga mak ayah kamu, bagi minum, bagi makan, jaga tempat tidur dia, tukar pakaian gitu gini apa semua. Tapi hang ni duk mengeluh. Tak dengar lah. Kadang-kadang tak, dia marah mak ayah dia tak mau pergi hospital. Marah. Tak boleh. Tuan-tuan, mak ayah orang tua dia bukan nak pergi hospital. Dia tak mau pergi. Dia cuma. Kita tahu, mak ayah kita riau tak mau pergi hospital. Kita kata kena pergi hospital. Dia riau tu, kita cepung dia buat pergi juga. Dalam keadaan dia riau tu, tak boleh salah. Tak boleh. Betul lah niat kita nak berubat bagi lega, bagi apa semua. Kita kena pujuk dia. Sakit ni tak ada ubat, ada di hospital je. Mak pergilah hospital. Boleh kita pujuk. Ataupun kalau tak makan pujuk, kita panggil orang lain pergi pujuk sampai dia mau pergi. Kita pegang cepung buat pergi dia dalam keadaan dia tak mau pergi tu, salah. Ada? Salah. Kenapa? Sakit ni tuan-tuan, yang berhak memilih rawatan ialah orang sakit itu sendiri. Orang sakit itu sendiri. Ada? Sekarang dia yang sakit, maknanya dia paling berhak. Walaupun kita tahu sakit itu ada ubat di hospital, kita boleh terang boleh nak paksa cepung dia. Tuan-tuan, pergi hospital, duduk 2-3 hari, mati. Ada? Mati. Yalah, sampai mati. Dia pula dalam keadaan dia tengah marah ke kita, tak mau pergi, kita cepung buat pergi juga. Salah. Kadang marah dengan apa semua tu. Tu Allah sebut fala takul lahuma uffin. Jangan kata pada kedua bapa kamu pun jangan. Pujuklah, suruh pergi. Kalau keputusan dia mau tamat, tak mau pergi, tak mau, maka kita kena hormati keputusan dia lah. Tu cerita dia. Tak upaya nak buat macam mana, dia tak mau. Kita bukan boleh nak paksa-paksa, kita boleh pujuk. Nak marah, nak apa semua, betul lah. Nak cepung buat pi boleh lah sebab dia tak larat. Ada? Cepung buat pi boleh sebab dia tak larat. Tapi dalam keadaan dia tak redha. Sebab aku yang sakit, bukan hang. Ada? Aku yang sakit. Maknanya yang paling berhak untuk mendapat rawatan, pilihan rawatan ialah yang sakit. Faham tak? Jangan kita cepung buat pergi duduk riau apa semua tu tak boleh. Pujuk tu pergi. Kalau setengah dia buat keputusan kata apa lah, dia tak mau pergi, maka kita buat rawatan di rumah setakat mana boleh, setakat mana termampu. Ada? Lebih pada tu, serahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat macam mana? Dia yang sakit, dia berhak untuk diri dia. Kita boleh pujuk. Kalau kita tak makan pujuk, kita panggil lah buat menakan ke abang dia ke apa semua ke, yang boleh dengar, adik dia ke kakak dia ke apa semua, pujuklah saat sampai terbuka hati dia nak pergi. Kalau mau tamat dia tak mau pergi, kita nak cepung buat pergi juga, tak boleh. Salah. Itu cerita dia. Baik. Fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata pada bapa kamu uff. Saya kata tadilah tuan-tuan, kadang-kadang orang tua, tuan-tuan sekalian, macam-macam hal. Mungkinlah orang yang bela orang tua ni dia tahu macam mana. Itu. Baik.
Wala tanhar huma. Jangan kamu tanhar, kalau kita panggil jerkah. Jangan. Wala tanhar huma. Jangan kamu jerkah kedua. Jangan cakap kasar. Macam kata tadi lah, orang suruh makan ubat tak mau. Itu dia belah tu. Betul dia tak kata oh, tapi cakap kasar. Makan ubat tu, minum. Maksudnya jerkah. Kamu durhaka pada ibu bapa kamu, kamu juga durhaka pada Allah. Tak boleh. Tak boleh. Ni cerita dia. Allah, mak bapak kita tu siapa? Hamba Allah, makhluk Allah, bukan orang lain. Soal tuan-tuan sekalian, mak bapak kadang-kadang di kampung tuan-tuan sekalian, dia bukanlah kita pesanlah mak duduk sesaja selawat lah, duduk saja berzikir, jangan duduk merhatui saja, jangan duduk sebut sakit sana sakit sini. Ada kita pun kadang-kadang naik lemah, duduk cerita sakit sana sakit sini, selawat tak mau langsung, istighfar tak mau langsung. Kita nak tahu, suruh dia berselawat, suruh dia istighfar, suruh apa, yang itu pun kita kena cakap elok. Nak macam mana tuan-tuan mereka duduk di kampung, mungkin dia tak dapat pendidikan macam kita. Kita alhamdulillah lebih hijrah, pergi keluar, jumpa masjid, jumpa surau, jumpa tok tunggu, tolong ajak, tolong apa semua, bolehlah semua. Kita apa kalau daripada kecil sampai tua di kampung, kita pun lagu tu juga kot. Buatlah ibadat tapi lagu tu saja. Kita nak suruh dia berzikir, berselawat, apa semua, tak bolehlah dengan cara kau. Orang suruh selawat banyak-banyak, ni duk riau apa? Bah, dia buat benda betul tau, suruh selawat, tapi cara dia salah menurut Quran. Wala tanharhuma. Nada. Selawat sama, istighfar sama. Ni duk meratuh, duk riau, duk apa? Macam dia terbang lah kan. Hak dia suruh tu betul dah, tapi cara dia suruh itu salah, seperti mana Allah Ta'ala ajar dalam Al-Quran Al-Karim. Tak boleh. Tuan-tuan sekalian, Allah banyak kan dosa kita dengan mak bapak. Salah silap kita dengan bapak mungkin banyak, tuan-tuan sekalian. Ini. Tapi boleh pun betul lah kalau ada keadaan temu. Itu cuma ujian lah tuan-tuan. Mak ayah yang macam-macam panggil tu kadang-kadang ujian. Ujian untuk kita. Cuma kita kena ingat tuan-tuan, ada orang Allah Ta'ala bagi rezeki sempat jumpa mak ayah sampai tua, ada orang tak sempat. Kita ni kalau mak ayah sampai tua, kita boleh tengok lagi muka mak ayah, tu rezeki lah tuan-tuan, rezeki kita. Tapi ingat, bila matinya ibu, matinya mak, tuan-tuan sekalian, ataupun ayah, kita bukan hilang ayah hilang mak saja tau. Kita bukan hilang ayah hilang mak saja. Paling mahal sekali kita hilang doa daripada seorang ibu. Tak ada. Mak ni bila dia mati, dia tak boleh doa dah anak-anak. Ayah ni bila dia mati, dia tak boleh doa dah pada anak-anak, dia tak boleh doa dah. Habis, bila mati habis, tak boleh nak doa dah. Gitu. Sebab tu kadang-kadang setengah saya pergi memohon restu pada kubur ibu saya. Tak boleh. Orang mati mana boleh pergi minta restu kat kubur? Tak boleh. Walaupun kubur mak dia, dia nak pergi mana-mana ke, kadang-kadang japat jawatan menteri ke, orang lain balik jumpa mak dia mati, dia pergi ke kubur mak. Dia pergi kubur ayah, tanya mak siapa? Wartawan tanya, saya pergi pohon restu di kubur ibu dan ayah saya. Tak boleh. Orang mati mana boleh minta restu kat kubur? Nak ziarah kubur tu ziarah lah, tapi nak pergi minta restu kat kubur tak betul. Dengan warak tak tahu halal pula. Tu cerita dia. Jadi bila mak ayah mati, kita hilang dah doa daripada ibu dan ayah, tak ada. Sebab tu masa mak ayah hidup, kita harap doa daripada mak ayah. Masa mak ayah mati, mak ayah harap doa pada kita pula. Tu cerita dia. Sebab tu seorang sahabat Nabi, dia nak pergi perang. Dia jumpa Nabi Rasulullah. Saya nak ikut Rasulullah pergi perang. Rasulullah tanya, kamu ada ibu ayah tua tak? Ada. Rasulullah kata, jaga ibu ayah kamu yang tua ni dulu. Kerana jaga ibu ayah kamu yang tua sama seperti yang kamu berjihad fisabilillah. Rasulullah tak bagi pergi perang sahabat ni kerana dia ada mak ayah yang tua. Pergi perang tu, jihad fisabilillah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat. Dia tanya, ya Rasulullah, saya nak pergi perang bersama Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu ada ibu yang tua, ayah yang tua? Ada. Rasulullah kata, tak payah pergi perang, jaga ibu kamu yang tua, kerana syurga duduk bawah tapak kaki dia.
Syurga ada bawah tapak kaki dia. Hingga kan seorang sahabat pergi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mak ayah saya mati, apakah tanggungjawab saya terhadap ibu dan ayah saya yang sudah mati? Rasulullah kata ada 4 tanggungjawab. Ada 4 tanggungjawab kepada ibu dan ayah kamu yang telah mati. Yang pertama, tanggungjawab kamu kena doa untuk dia. Doa ni lebih pada umum lah. Doa minta Allah Ta'ala luahkan kubur dia, doa minta kubur jadi taman-taman syurga, doa jangan azabkan dia, doa supaya amal ibadat dia sampai, doa supaya roh-roh dia duduk bersama-sama orang soleh dan solehah. Itu doa satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, kamu kena pohon pada Allah supaya Allah ampunkan dosa ini. Tadi doa kan, yang ni pohon pada Allah supaya Allah ampunkan dosa mak bapak kamu yang mati tu. Kamu kena buat. Satu, doa. Betul. Yang kedua, kamu kena minta pada Allah supaya Allah ampunkan dosa ibu bapak kamu. Yang ketiga, kata Nabi, bila ibu bapak kamu yang mati, yang ketiga kamu kena buat apa? Kamu kena tunaikan segala pesan-pesan dia yang dia pesan. Walaupun bukan wasiat pun, dia selalulah pesan yang ni kamu kena tunaikan. Pesan-pesan yang baik lah. Kita tengok apa ada pesan-pesan yang baik, kamu tunaikan pesan-pesan dia tu. Kamu tunaikan. Duk saja pesan. Dia pesan pun dulu hampir mengaji sama, hampir dengar kuliah sama. Ni aku pesan kat hang ni, kalau ayah tak ada, hang buat gini. Tunai pesan-pesan dia. Mak ada pesan, tunaikan pesan-pesan mak. Yang ketiga, yang keempat, kata Nabi, bila ibu ayah kamu mati, hubungkan silaturahim dengan kawan baik dia. Dia baik dengan siapa? Dia baik dengan siapa? Kawan dia tu kamu hubungkan silaturahim dengan kawan baik dia. 4 perkara tanggungjawab bila dia dah mati. Tersebut redallahu fi redha walidain. Allah nak redha, tengok mak bapak kamu redha, Allah redha. Mak bapak kamu tak redha, Allah tak redha. Habis. Wa qul lahuma qawlan karima. Bercakaplah pada keduanya qawlan karima, perkataan yang karim. Apa? Yang lemah lembut. Bercakaplah pada kedua-duanya qawlan karima, kalimah yang lemah lembut. Itulah kadang-kadang bercakap tadilah. Betul tuan-tuan, kita nak buang benda dalam hati kadang-kadang tak boleh, tak mampu. Ada kita duk kenal, kadang-kadang dulu dia buat kat kita gitu gini, dia tak patut. Adalah kadang silsilah tu, anak ni macam dia ada satulah hati dia. Nak macam mana tak boleh nak buang benda tu, duk teringat juga, duk berasa juga. Depan jumpa ayat tu. Maknanya jangan tunjuk di luar. Pun jangan keluar. Wa kullahuma qawlan karima. Bercakaplah dengan kalimah yang lemah lembut. Nah itu. Habis. Wahfidh lahuma janahuz zulli minar rahmah. Wahfidh lahuma. Kalau ikut wafid, jaga bagi keduanya janahuz zulli minar rahmah. Maksudnya kalau ikut sini, bagilah sepenuh kasih sayang. Janaha ni makna sayap. Sayap. Janaha ni makna sayap. Ayam kan, bila hujan turun, dia duk kaih beri makan anak dia. Air hujan turun, tak dan balik, lari balik ke reban. Dia buat macam mana? Dia buka sayap, suruh anak dia masuk buah sayap dia. Anak selamat duduk buah sayap dia. Burung bila dia bertelur atas pokok, hujan turun, dia nak selamatkan telur dia, macam mana? Dia buka sayap dia. Dia basah kuyup, telur tak basah. Begitu juga Allah sebut, rendahkan sayap kamu, bukakan sayap kamu. Maksudnya bila dia tua, yang kena bagi perlindungan siapa dia? Kita lah. Kita lah kena bagi perlindungan. Kita lah kena jaga. Kita lah kena kawal. Nah, itu. Baik.
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kata Allah, katalah, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Hei Tuhan aku, kasihanilah kedua ibu bapakku seperti mana mereka kasihani aku di waktu kecil. Doa ni kita doa pada Allah. Siapa yang ajar doa ni? Allah ajar. Allah ajar. Tu kita sudah dengarkan. Kalau kita tak doa kat ibu bapa kita, kalau kita tak doa kat ibu bapa kita, kita jadi anak durhaka. Kan kita sebut selalu kan? Ini. Durhaka pada siapa? Mak bapak dan juga Allah. Tengok tadi Allah sebut apa perkara. Yang pertama, kamu kena buat ihsan. Buat baik. Yang kedua, kamu jangan kata off sekalipun. Yang ketiga, kamu jangan jerkah. Yang keempat, kata Allah, kamu bercakap karim, cakap baik. Yang kelima, kamu bagi kasih sayang. Bagi kasih sayang. Yang keenam, apa dia? Kamu kena doa pada ibu bapa kamu, kamu kena doa pada ibu bapa kamu. Maksud, kalau tak doa pada ibu bapa, kita langgar perintah Allah. Doa pula Allah ajar pula, kata apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Hei Tuhan aku, kesianlah pada ibu bapa aku seperti mana dia kasihani aku pada waktu kecil-kecil dahulu. Kena baca itu. Baca tu. Inilah tuan-tuan sekalian. Bukan mudah. Mungkin kalau kita renung saja, tuan-tuan, kita pun ada salah no. Ada salah dengan ayat Quran ni. Ada dengan ayat Quran yang Allah Taala sebut nak jaga mak bapak ni, tuan-tuan. Jaga. Nak siapa nak jaga lagi? Tambah-tambah kita je waris tunggal, kita lah kena jaga. Dia tak tahu mak bapak dia tepi sana sini. Dia tak lempak rumah orang tua-tua, dia jaga. Jaga saja tak cukup. Jaga tak cukup. Hang jaga, hang kata off dah. Hang jaga, hang cakap kasar dah. Hang jaga, hang cakap lemah lembut dah pada bapak kamu. Hang jaga, hang doa dah selalu pada mereka. Ini doa ni kena. Faqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ataupun kita baca doa selalu tu, rabbighfirli wa liwalidayya. Tuan-tuan, kita dah baca doa tu ingat saja-saja ke? Allah suruh baca. Allah suruh berdoa. Tu saya kata, tuan-tuan, mak bapak kita tak semayang ke, dia ada buat dosa gitu, itu dia dengan Allah Ta'ala. Bukan alasan dengan sebab dulu mungkin ayah dia tu kuat main judi. Mungkin dulu dia ingat ayah dia tu kaki betina. Macam-macam lah anak ni tahulah. Dia bergaduh sama ayah sampai bertumbuk gitu gini apa semua. Itu dia masalah dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita sebagai anak, tetap masalah kita sebagai seorang anak, kena buat macam mana Allah suruh dalam surah Isra ni. Nak buat? Macam mana Allah tak suruh dalam surah Isra ni. Lebih lagi, kita kena gini tuan-tuan. Kalau ada mak ayah kita yang tua, yang sakit, kita kena rasa ini peluang untuk kita aku belah dia. Dulu dia mandi aku, lah ni aku boleh mandi dia. Bukan semua orang dapat. Dulu dia suap nasi kat aku, lah ni aku suap nasi kat dia. Nah itu. Dulu dia jaga basuh berak, basuh kencing aku, lah ni aku basuh berak, basuh kencing dia. Nah ada. Setengah orang tak ada pun tengok mak pun tak ada. Mak je berkhidmat untuk dia, dia tak sempat. Kita ni Allah bagi sampai dan tu. Alhamdulillah lah. Nada. Terima je lah. Itu. Walaupun kadang-kadang kita rasa penat, kadang-kadang berasa nak marah, kadang-kadang timbul geram ke dalam hati apa semua, simpanlah dalam hati. Kalau kata jangan marah, jangan timbul geram, jangan rasa apa semua, kita manusia kadang-kadang main juga. Benda-benda begitu. Nada. Maka kita minta ampunlah pada Allah. Dan mak ayah kita masih ada, kita boleh minta maaf lah. Ada bila dia ada kesilapan kita, kesalahan kita. Jadi bela dengan kita jaga dia, bagi ubat, bagi apa semua belum cukup sepenuhnya. Kalau kita sebut dalam ayat ni Allah tak sebut pun suruh bela. Tak sebut pun suruh bela. Ada. Tu cerita dia. Kadang-kadang tak perlu bela, dia boleh jaga dirinya sendiri. Itu.
Kadang-kadang kita kena bela dia. Bela pun kalau dia buat benda salah hak tadi ni, yang saya kata tadilah, puasa bulan Ramadan tapi macam orang tak puasa. Itu. Baik. Lagi, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Allah tahu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Jangan susah hati. Allah tahu. Kadang-kadang kita pun tak cukup. Anak-anak kita ada masalah. Kita ni nak apa dia? Kadang-kadang kita sendiri pun tak sihat. Nak kena jaga mak ayah. Allah tahu. Kadang-kadang masalah pula, adik-beradik sampai 5-6 orang, mereka tahu kat kita seorang. Nada, serah kat kita seorang. Kita yang nak pikul apa semua. Kadang timbul juga Allah apa semua. Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Kamu rasa berat, kamu rasa susah, kamu rasa payah, kamu rasa apa semua tu, Allah tahu. Allah Ta'ala tahu, tapi janganlah keluar daripada perkataan kamu, mulut kamu yang Allah sebut tadi. Faham? Habis. In takunu salihin, kata Allah, kalau kamu boleh jadi soleh, salihin, kalau kamu jadi soleh, dan tuan sekalian, lah nak tunjuk soleh tak soleh masa mak ayah ada. Tak kira lah kita tua muda, masa mak ayah ada ni lah kita boleh tunjuk kita ni soleh. Kata Allah, kalau kamu soleh, fa innahu kana lil awabin ghafura. Sesungguhnya bagi orang yang awabin. Tuan-tuan selalu dengar perkataan awabin kan? Yang kita dengarnya solat awabin. Macam ni daripada maghrib sampai isya ni awabin. Kata Allah, bela mak bapak ni kena awabin. Bela mak bapak ni kena awabin. Awabin maksud macam mana? Insaf. In takunu awabin, fa innahu kana lil awabin. Jikalau sekiranya adalah kamu tu orang awabin. Yang kata sunat awabin ni sunat orang yang banyak bertobat. Dia lepas maghrib ni, kalau tak tamu sembahyang sunat awabin pun tak apa, duduk menyandak di tiang. Nak jadi orang awabin ni, umur aku dah 70 dah, kawan-kawan mati ramai dah, aku Allah bagi peluang untuk hidup lagi. Itu awabin tu. Dia sedar. Duduk saja fikir, aku ni dosa banyak, maksiat banyak, astaghfirullahalazim. Itu awabin tu. Aku ni jahil, ilmu tak ada, aku kena mengaji. Macam duduk ni kena mengaji. Itu awabin tu. Ada sifat awabin begitu. Pada tak semestinya sembahyang sunat awabin, duduk saja insaf diri dia. Ya apa hari lagi aku nak hidup ni. Nada, kawan-kawan mati ramai dah. Itu awabin. Kata Allah, bela mak bapak juga kena awabin. Awabin maksud macam mana? Orang tua ni buat panggil macam ni, Allah nak uji aku ni. Itu awabin tu. Pada awabin, Allah nak uji kesabaran aku. Allah Ta'ala nak kifarat dosa-dosa aku. Mak ayahku jadi macam ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tengok aku ni macam mana. Itu cerita dia. Dulu mak ayah bela aku lah ni, masa ni lah aku nak bela dia. Dulu aku tak ada masa dengan dia lah ni, aku ada masa. Itu dia sedar. Insaf diri tu awabin. Kalau kamu ada sifat-sifat macam ni, ghafura, kata Allah, Allah ampun dosa kamu. Allah Ta'ala ampun dosa kamu. Sebab apa? Dia awabin, dia sedar betapa perlunya dia ni. Dia pujuk diri dia sendiri. Kadang-kadang syaitan duk kacau, dia pujuk diri dia sendiri. Dia pujuk. Yang kata awabin tadi, ada kelemahan dia, kekurangan dia, apa semua, dosa-dosa, apa semua. Inilah masanya. Dia tu tak sempat tengok mak ayah dia. Aku ni boleh tengok muka mak ayah aku lagi. Itu cerita dia. Duduk saja kena macam tu lah. Kena awabin tu. Tuan-tuan faham tak? Awabin ni orang yang banyak menginsafkan diri, sedar diri dia. Ada? Ni jangan duduk dalam kepala, susah orang tua ni, payah orang tua ni, bila orang tua ni nak pi tu pi senang aku. Hak tu je dia sebut dalam kepala dia. Ada? Dia sebut semua. Dak. Dulu duk kayuh basikal hantar aku pergi sekolah. Lah ni apa semua. Ini. Dulu aku senang banyak, lah ni aku susah nak bela mak ayah apa semua, tapi tak apalah. Amal ibadat aku pun tak banyak mana. Aku pun dosa banyak.
Bagi bangun tahajud pun malas. Orang dulu muda-muda, orang lain muda-muda lu baik, aku muda-muda lu jahat. Jahat pun aku tak buat. Lah ni tak apalah, aku bela mak ayah aku. Baik, kalau begitu Ghafura, Allah janji Allah ampun dosa kamu. Allah ampun dosa kamu. Tapi kamu kena jadi awabin. Awabin. Lawan hak tadi ni, dia bela. Tapi nak buat mana? Dia bela juga lah. Nak buat mana? Tak ada orang lain mak ayah dia. Tapi apa dia nak kata, dia kata. Ada. Itu. Macam kadang kan, dia angkat mak ayah dia yang sakit. Kadang-kadang tu dia angkat sakit. Sakit dah buat macam mana? Dah sakit dah. Ada. Dah sakit, angkat tu sakit. Ketua Allah tu, Allah tahu apa yang hati kamu. Saja kamu angkat tu memang nak sakit ataupun sakit-sakit pi lah. Itu Allah tahu. Mungkin orang lain tak tahu. Kalau orang tanya awak duk qiyah tu, dia memang sakit buat macam ni. Tapi memang ada cara lain. Hang je tak larang, hang yang malah hang buat lagu tu. Allah tahu. Orang tua duk tidur lama kan. Tidur lama punggung dia tu berlubang sakit apa semua. Bila berak nak kena basuh lah. Basuh lah. Orang tua tu qiyam. Tapi kalau nak buat macam mana, dah tak upaya, sakit juga nak bagaimana, minta maaf lah, nak kena basuh berak juga apa semua ni, Allah tahu. Tapi kalau mata hati basuh tonyoh pilah, sakit-sakit pilah, kalau orang tanya memang dia lagu tu, padahal memang hati hang tu nak bagi sakit. Allah tahu. Tak ada sama hak mana sakit sungguh ataupun hak mana, Allah Taala Maha mengetahui apa yang ada dalam mata hati kamu. Ada. Tapi kalau kita nak macam bagi mandi tadi, nak apa semua, nak, tak tahulah kita kalau boleh tak mau bagi orang tua ni sakit, nak buat macam mana terbaik boleh, tapi sakit juga tak ada arah lah. Tak apalah, mudah-mudahan Allah ampun. Allah Taala ampun. Itu cerita dia. Jadi jadilah awabin. Awabin ni kalau kita fikir yang positif. Fikir positif. Orang lain yang main ibadat banyak, aku tak main ibadat banyak. Macam tadi lah. Masa ni aku boleh bela mak ayah aku. Orang lain muda-muda buat ibadat dah, aku tutup muda-muda lu buat. Tua-tua ni nak boleh Allah bagi pula peluang untuk bela mak ayah. Mak ayah pula mulut dia sakai. Marah kita, cerakah kita, dah lah tak boleh buat, kita tolong dia, jerakah kita pula apa semua. Nak buat mana? Terima lah. Nah gitu. Agak boleh tak keluar kan? Ni, jangan keluar pun. Agak boleh tak? Payahlah tu bunyi juga tu semua. Gini. Baik, inilah tuan-tuan yang saya petik sikit daripada kalau tuan-tuan nak semak-semaklah surah Isra bermula daripada ayat 23 sampai ayat 25. Balik baca di rumah. Surah Isra ayat 23 sampai ayat 25. Yang saya petikkan hari ini. Inilah tuan-tuan sekalian yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan sekalian. Oleh kerana suasana lah ni tak boleh kuliah lama-lama. Kedah pula tertinggi pula. Ini semua. Jadi setakat ni dulu. Bila dulu tuan-tuan saya minta ampun banyak-banyak lah. Kasar bahasa, tegur ke apa semua. Kalau yang terasa lah. Tapi bukanlah saya ni marah gitu je, bukannya marah dendam apa semua. Menggeram saya kata je lah tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu hati kita, dan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mati dalam keadaan beriman, dan minta jauh pada Allah Taala daripada jadi seorang anak yang durhaka. Jadilah anak yang taat dan patuh pada ibu bapa. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah, rizqan wasi'ah, ala salihah, sa'adatan daran, husnul khawatim, khair rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.